Ya, Assalamualaikum. InsyaAllah hari ini kita boleh teruskan, awak pun boleh teruskan dengan terus jawab pasal kebarangkalian yang minggu lepas punya ya. Kebarangkalian sambung yang minggu lepas punya. Yang ini. Okey, kita dah buat yang kertas 2 bahagian A nombor 1 je kan. Lepas tu sambung yang bahagian 2 lah. Ada yang dah buat ke? Atau dah buat sikit ke dah buat Okey, saya ulang balik apa yang kita dah belajar. Pasal operasi set ni kan, dia ini ingat yang ni lah. Ingat bersatu, bergabung, dia bersatu atau bergabung simbol ni. Atau kalau dari segi ayat tu, dia guna perkataan atau. Ni. Kalau yang ni, dia guna perkataan dan. Dia ni maksudnya bersilang, bertindih. Kalau yang ni untuk operasi apa ni, kalau kebarangkalian ni kita guna kebarangkalian untuk peristiwa eksklusif. Eksklusif dan tidak saling eksklusif. Ni. Yang ini. Kiranya yang ini kita guna untuk peristiwa eksklusif atau tidak tu lah. Saling eksklusif atau tidak eksklusif tu. Yang eksklusif ni kita tengok dia boleh berlaku pada waktu yang sama atau tidak. Eksklusif ke tak dia? Adakah dia ni macam wow boleh berdiri seorang diri? Eksklusifnya dia. Adakah eksklusifnya dia macam wownya dia, megahnya dia kan? Megahnya dia. Eksklusifnya dia. So macam kalau macam eksklusifnya dia tu maksudnya dia boleh boleh sorang-sorang dia. Boleh sorang-sorang dia. Okey, yang tu tengok pada formula peristiwa eksklusif lah. Bukan tidak eksklusif. Kan kita ada dua tu kan. Okey, lepas tu yang bawah ni tu untuk peristiwa bersandar atau tak bersandar. Operasi darat. Ingat yang tu je lah. Peristiwa bersandar atau tidak bersandar. Ingat operasi darat. Ingat operasi darat. Tak apa, kita pergi kat bawah ni lah. Apa ni? Ni. Ingat, peristiwa bersandar dengan tak bersandar. Yang ni kita darab. Ingat, kalau yang macam ni kita darab. Darab. Kalau yang eksklusif dengan tak eksklusif ni, dia melibatkan tambah. Melibatkan tambah. Samalah juga yang ni ni. Dia melibatkan tambah tu. Dia melibatkan tambah. Cumanya kalau tidak eksklusif ni, kita kena tolak balik lah. Kena tolak balik sebab dia ada kawasan yang bergabung. Itu je. Lepas tu kena tahu cara buat rajah pokok. Okey. Okey. Yang ini dah buat dah nombor 1, sambung nombor 2 lah. Okey, teruskan. Buat dulu.
sekeping kad dipilih secara rawak daripada setiap kotak itu. Maksudnya dia nak ambil berapa kad tu. Berapa kad tu dia nak ambil tu daripada setiap kotak. Sekeping kad daripada setiap kotak. Maksudnya kena ambil 2 keping kad lah kan. 2 keping kad. 1 kotak X, 1 kotak Y. Okey, ruang sampel. Ruang sampel boleh buat Ruang sampel pastikan awak letak dalam kurungan tau. Kurungan yang macam ni punya. Lepas tu kena ada bracket. Pasangan-pasangan dia kena ada bracket. Koma, bracket, koma, macam tu. Okey, jadi kita nak ambil daripada kotak X. Ambil 1. Nak ambil Q. Okay, Q pun boleh. Lepas tu koma balik. Ambil daripada 9. Ambil daripada kotak Y. 9 ke. Q dengan 9 ke. Okay. Tak pun apa lagi. Q dengan 2 ke. Kita tulis semualah. Ruang sampel tu maksudnya semualah yang kita boleh ambil daripada tu. Q9, Q2 lagi, Q8, okay. Q7, Q7. Yang ni kan jangan malas tau, jangan malas tulis. Matematik ni sebenarnya jangan malas tulis je. Ni apa ni? Dia nak bagi bonus lah ni sebenarnya. Kalau malas tulis sayang lah. Tak dapat makan lah yang ni. Q9, Q2, Q8, Q7. Pasangan dia lah nak ambil. Ataupun dia boleh ambil A dengan 9 kan. Boleh jadi dia nak ambil A dengan 2. Kalau tak faham boleh tanya. Tanya. Ataupun A dengan 8. A dengan 7 ke. Lagi ataupun L dengan 9 ke. L dengan 2 ke. L dengan 8. L dengan 7. Ada dah lah kan. Ada 12. 12 ruangan sampel. Itulah jawapan kita 2 markah. Okey, jadi yang ini ruang sampel tu kan. Dia kalau tajuk ni kan, kebarangkalian ni kan. Ruang sampel ni contoh ya. Q9. Okey. Cara tulis tu Q9 dia tak sama dengan 9Q. Dia tak sama dengan 9Q. Q9 dia tak akan sama dengan 9Q. Kita nak ambil daripada kotak X dulu. Lepas tu ambil daripada kotak 9. Kotak Y. So Q9 lah. Kalau awak buat 9Q nanti dapat salah pula. Salah. Okay, itu A.
Okey, B hitung kebarangkalian. Kebarangkalian mendapat satu huruf konsonan dan nombor genap. Perkataan kat sini dan. Hitung kebarangkalian dapat huruf konsonan dan nombor genap. Huruf konsonan tu maksudnya dari kotak X lah kan, huruf dari kotak X. Konsonan. Huruf Q dengan L lah, konsonan. A ni vokal, A vokal. So konsonan huruf Q dengan L. Vokal ada huruf A, E, I, O, U. Selain tu huruf konsonan. Kiranya yang B tu. Tak apa, awak tulis dulu tak apa. Kita nak tahu peristiwa bersandar ke, eksklusif ke kan. Cuba awak tulis dulu. Kita nak kebarangkalian konsonan, konsonan guna huruf K tak apa. Dan simbol yang bersilang kan. Bersilang. Dan nombor genap. Macam ni. Kiranya dekat sini kita guna formula darab. For kebarangkalian konsonan. Dia macam kita cari pecahan lah. Konsonan kita ada berapa daripada berapa. Konsonan ada 2. Huruf Q dengan L kan ada 2. Daripada semua huruf tu ada 3. So, PK adalah 2/3. Yang konsonan punya 2/3. Lepas tu darabkan dengan kebarangkalian genap. Genap tu nombor yang boleh bahagi dengan nombor 2. Genap ialah nombor yang boleh dibahagikan dengan nombor 2. Nombornya adalah 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya lah. Itu nombor genap. Kalau ganjil start dengan 1. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tu ganjil. Kita nak genap. So genap dekat sini ada 2 dengan 8 lah. 2 dengan 8. Kiranya ada 2 daripada 4 kan. So awak selesaikan dapat jawapan 4/12. Kecilkan dia. Jangan tinggal jawapan 4/12. Kecilkan dia. Biasanya kita guna kaedah potong. Awak belajar guna kaedah potong tau. Supaya kita tak terlupalah nak. Kalau awak jawab tadi 4/12 kan, sebenarnya kita boleh kecilkan lagi. Tapi takut nanti awak tak perasan. Kalau tekan kalkulator kita dapat yang terkecil terus kan. Takut nanti awak jawab 4/12. Bukan jawapan akhir lagi. Tak boleh juga. So, kita guna kaedah potong kat sini. Potong tu maksudnya kita potong atas dan bawah lah. Pasangan dia atas dengan bawah. Awak nak potong yang masih ni pun boleh. 1 atas 1 bawah. 2 dengan 4. Boleh juga. Ni. Nak potong yang ni pun boleh. Ataupun ini ke. Ataupun sini ke. Ataupun sini ke. Kiranya 1 atas 1 bawah lah. So. Sekejap. Dia lag.
Okey kan? Tak, skrin saya okey ke? Masih bergerak kan? Ya. Okay. So saya potong atas bawah ya. Saya potong yang ni lah. 2 bahagi 2, 1. 4 bahagi 2, 2. So, bila dah potong tu, kira macam bahagi yang sama lah. 2 darab 1, 2. 3 darab 2 dapat 6. Okey, boleh lagi lah. Tak perasan tadi. Ni 2 dengan 2 ni boleh potong lagi. 2 dengan 2. 2 bahagi 2 boleh dapat 1. 2 bahagi 2 pun 1. Kiranya jawapan last kali tinggal 1/3 je. 1/3 saja. Tentulah. Buat yang ni lah. Nanti kalau ada soalan ni, buat yang ni dulu. Supaya kita nak tahu nak darab ke nak tambah. Okey. 3 buat dulu. Okey. Nombor 3.
Dalam satu pertandingan kuis, seorang peserta dikehendaki jawab satu soalan sahaja setiap pusingan. Okey, 1 markah untuk jawapan yang betul, 0 markah jika salah. Jane dan Halimah menyertai pertandingan dan kebarangkalian untuk mendapat soalan pusingan pertama tu dengan betul. Okey, dia jawab kebarangkalian untuk betul. Kebarangkalian Jane betul. 3/4. Kan? Kebarangkalian Halimah betul. 2/3. Okey. Hitung kebarangkalian bahawa dalam pusingan pertama, Jane dan Halimah masing-masing mendapat 1 markah. 1 markah tu betul lah kan? 1 markah tu betul lah. Maksudnya, okey, saya tulis kat sini ya. Daripada soalan A tu, dia nak Jane dan, ni perkataan dekat sini adalah dan. Jane dan Halimah masing-masing mendapat 1 markah. Jane mendapat 1 markah, Halimah pun dapat 1 markah. Dia guna perkataan dan kat situ. So, bila dan, maksudnya nanti kita perlu buat darab lah. Jane dan Halimah. Kiranya kebarangkalian Jane darab dengan kebarangkalian Halimah. Senang je tajuk kebarangkalian. Senang kan? Okey, Jane. Ambillah nilai dia. 3/4. Sebab ni kan kebarangkalian 1 markah lah kan. Kebarangkalian lulus. Kebarangkalian betul. Betul lah kan? Dia memang bagi kebarangkalian untuk betul. So guna je lah. Sebab dia dah bagi kebarangkalian untuk betul lah. Okey, ni saya nak ajar teknik yang potong tu. Potong atas dengan bawah kan. Dekat sini yang awak boleh potong tu 3 dengan 3 lah. Awak boleh potong 3 dengan 3. Dia sama-sama boleh bahagi. 3/3, 1. 3/3, 1. Sama-sama boleh bagi 3. Okey, lepas tu lagi kita tengok lagi kok ada lagi boleh potong. 2 dengan 4. 2/2, 1. 4/2, 2. 2/2, 1. 4/2, 2. Awak boleh tanya kalau tak faham macam mana nak buat potong ni. So lepas tu darab lah bila kita dah kecil tu. Bila dah kecil dah darab. Tinggal 1/2 lah. So jawapannya 1/2. Okey, untuk B, seorang sahaja mendapat 1 markah. Seorang sahaja mendapat 1 markah. Kiranya, macam mana nak cakap? Kiranya apa ni, Jane, okey, katakanlah Jane ni 1 markah. Halimah tak dapat lah kan? Kita buat pelengkap. Boleh kita buat pelengkap. Halimah tak dapat. Okey. Sekalilah. Lepas tu boleh jadi juga Jane yang tak dapat. Halimah dapat. Antara dua ni je lah kan? Antara dua ni sajalah. Okey, so dekat sini kita guna dan lah kat situ. Seorang sahaja dapat 1 markah. Jane dan Halimah. Yang Halimah yang tak dapat. Dia bersilang macam ni. Dia bukan, okey kalau awak confuse. Jane dan Halimah, okey awak tahu bukan dah kan? Memang bukan. Kalau nak kata J bergabung dengan H pun, seorang sahaja.
Oh, boleh jadi juga ni. Boleh jadi. Boleh jadi ni. Okay, tak apa, kita try. Seorang saja. Maksudnya Jane atau Halimah kan? Okey, tak apa. Kita try dua-dua cara. Mana tahu. Kita try dua-dua cara. First kali kita guna yang ni lah. Yang tadi ni dulu. Kita ada dua cara. Okey, so yang ni bersilang kan. Okey, cari darab dia. Kiranya P darab J darab dengan P selain H. Selain Halimah. Selain lulus Halimah punya lah. Dia tambah dengan PJ prime darab dengan PH. Okey, kat sini. Untuk kebarangkalian Jane, 3/4 lah. Okey, manakala kebarangkalian Halimah 2/3. Tapi 2/3 tu untuk Halimah betul kan? Tapi kat sini Halimah salah. So kebarangkalian dia ialah 1/3. Macam mana dapat 1/3? Okay, sebab kat sini 2/3. 2/3 kan. So jumlah dia 3/3 lah. Tolak 2/3. Dapatlah 1/3. Kiranya dia salah tu, kebarangkalian salah dapat 1/3. Yang ni. Kita tambahkan dengan yang Jane salah, samalah juga. Okey, daripada 4/4 tolak 3/4. 1/4 lah. Okey, darabkan dengan Halimah betul. 2/3. Okey, kita kira dekat sini. Ini saya guna kaedah potong. 3/3 1, 3/3 1. Okey, 1/4 darab dengan 2/2 1, 4/2 2. 1/6. So jawapannya adalah 1/24. Okey, jawapannya 1/24. Okey, lagi satu jalan kira, dia memandangkan dia kata seorang sahaja kan. Maksudnya Jane atau Halimah kan. Ni yang B punya ni. Jane atau Halimah. Kita try guna formula eksklusif pula. Saya pun tak pasti juga ni. Tengok dulu. Okey. PJ bersatu dengan H lah. Okay. Kiranya PJ tambah PH. Okey, jap. Soalan apa ni? Dia boleh jadi kan? Eksklusif ke tak eksklusif? Dia boleh jadi berlaku sekali kan? Jane dengan Halimah tu. Dia boleh kedua-dua menang kan? Boleh. Okay, dia boleh. Dia tidak eksklusif. So kita ambil yang ni lah, formula ni. Okay, so kita cuba kira. Yang ini 3/4. Kebarangkalian Jane. Tambah dengan kebarangkalian Halimah, tolak dengan daripada soalan A. Daripada soalan A, 1/2. Okey, cuba awak kira. Jawapan dia apa kat sini? Satu per 24 juga ke?
Tak lain. Lain eh? Lain. 11/12 eh? 3/2. Oh, 3/2. 3/2. Hmm. Oh, patutlah. Tadi silap. Tadi, sekejap. Ini tambah. Yang tadi kat sini tambah ni. Bukan darab. Kalau tambah dia jadi jawapan dia 3 tambah 2, 5/12. 5/12. Kat sini 11/12. Nah, ya ke eh? Tak ada salah kira pula. 1/4. Yang ni 1/6. Okey. 3 tambah 2, 5/12. Sini 5/12 kan? 5/12. Yang ini awak dapat 3/2. Jangan kita cari skema dia dah. Okey, jawapan dia 5/12 lah. Jawapan dia 5/12. Kenapa tak dapat guna yang ni? Sebab dia tak boleh guna yang ni tau.
Awak tak boleh guna yang ni sebab, okey, sebabnya yang kita dapat tu, yang kita dapat nilai ni, dia macam kita tak tahu sama ada jin yang kebarangkalian jin saja ke atau kebarangkalian memang termasuk. Okey, macam ni, maksud dia ni 3/4 ni kita tak tahu sama ada 3/4 tu kat sini ke atau kat sini jin. Dia macam kurang jelas lah kat situ. Jin tu kan, jin dengan Halimah tu. Kebarangkalian jin 3/4. Okey. So kita tak pasti lagi dalam soalan dia tu 3/4 tu adakah yang ini atau yang ini. Dia tak berapa jelas kat situ. Tapi okey, dari segi konsep tu rasanya yang ni lah. Yang ni sajalah, jin tu 3/4. Jin tu 3/4. Kat sini 3/4. Jadi kita tak boleh gunalah yang saya tunjukkan jalan kira kedua ni, tak boleh. Yang ni tak boleh macam ni. Kena guna yang inilah. Cara yang pertama. So macam apa, kita tengok seorang sahaja satu markah kan. Seorang sahaja mendapat satu markah. Kiranya kalau jin, okey, cari jin. Cari jin berapa 3/4 daripada soalan. Bukan Halimah gagal, Halimah tak menang, salah 1/3. Tolak je lah. Okey, untuk jawapan ni ada soalan? Tak ada, okey. Tak ada semua? Terus kepada nombor 4 lah. Lagi, banyak lagi. Okey, nombor 4. Bilangan murid bagi dua kumpulan yang berjaya. Bilangan bukan kebarangkalian, bilangan. Kebarangkalian murid perempuan. Awak keluarkan daripada soalan tu apa yang dia bagi, apa maklumat yang dia bagi.
Daripada soalan dia bagi P, kebarangkalian murid perempuan. Murid perempuan. KPP lah. 1/4 berjaya. Berjaya 1/4. Bilangan murid lelaki, kumpulan P. P ialah 2/3 bilangan murid lelaki dalam kumpulan Q. P sama dengan 2/3 Q. Okay. Cari nilai P, cari nilai Q. Okey. Okey, so dekat sini, dalam soalan ni, dia bagi kebarangkalian tau. Dia bagi kebarangkalian 1/4. 1/4 tu kiranya jumlah perempuan dengan jumlah semua lah kan. 1/4 tu adalah jumlah perempuan dengan semua lelaki tambah perempuan. Ni. Jumlah perempuan dengan jumlah perempuan tambah lelaki lah. Bilangan. Okey, saya letak bilangan. N. N tu bilangan lah kan. Okey, jadi bilangan perempuan berapa? 9 tambah 6 kan? Okay, 9. Saya tulis kat sini dulu. Pinjaman kebarangkalian perempuan ialah 1/4. Okey. Jadi bilangan yang perempuan ada 9 tambah 6. Okey. 9 tambah 6. dengan tambahan semua lah. Iaitu 9 tambah 6 tambah yang lelaki juga. Sama dengan 1/4. Jelas. Jelas pasal persamaan ni. Okay, sekarang ni kiranya kita ada 2 persamaan lah. Yang ni satu, yang kedua. Nanti nak kena selesaikan lah tu. Persamaan serentak lah kiranya. Persamaan serentak. Okay, 9 tambah 6, 15. Ni awak boleh darab silang. Tak pun kita selesaikan dulu. 15 tu. Okey, 15 per 15 tambah P tambah Q sama dengan 1/4. Okey, darab silang. 15 darab 4. 60. Darab 60. Yang ni okey, darab silang. Naik atas lah kan. Darab dengan 1. 15 tambah P tambah Q lah. Dia darab dia dengan 1. Kita kembangkan dia. 1 darab 15. 1 darab P. 1 darab Q. So kat sini kita ada 60 tolak 15. Ataupun macam ni. Kita ambil yang satu ni. Kan? Yang satu ni gantikan ke dalam dan bawah ni. Kita ada 2 persamaan lah kat sini. Yang ni. Saya ambil yang bawah ni terus. Yang kedua lah. So, kita dah latest yang tu. Okey, yang kedua ni. So, kita ada 2 persamaan. 1 dengan 2. Awak gunalah kaedah penggantian. Kaedah penggantian yang Cikgu Faris tu tekankan. Kelas free algebra tu. Bila dah setiap Sabtu pagi kan. Nanti join lah. Pasal persamaan serentak lah. Serentak juga adalah yang lain-lain tu pasal algebra. Okey. So saya masukkan 60 sama dengan 15. P ni saya ganti dengan 2/3 Q. Yang P ni. Saya ganti dengan 2/3 Q. Okey, tambah Q.
15 saya pindah. 60 tolak 15. 2/3 tambah 1/3. 2/3 tambah 1. 2/3 tambah 1. 5/3. Q. Ataupun 5Q/3 lah. Samalah ya. Samalah. Okay, 60 tolak 15. 45. Okay, 45. Sambung kat sini. 45 sama dengan 5Q/3. 3 darab. 3 kena darab dulu. 45 darab 3. 15, 135. Okay, 5Q. Kalau salah kira bagi tahu. Okay, Q dapat 135 bahagi 5. Maka Q dapat 27. Saya kira guna kalkulator lama-lama cepatlah. Awak pun macam itulah kalau boleh. Okay, so dapat Q. Dapat yang mana dulu tak kisah pun. Dapat yang mana dulu tak kisah. Dah dapat nilai Q, okey kita masukkanlah dalam yang pertama tadi. Tadi dah masukkan ganti kat sini. Kita masukkan balik. Masukkan balik kaedah penggantian tau. P sama dengan 2 darab 2Q/3 lah. So 2 darab 27/3 maka P dapatnya 18. Okay, 18. Okay, kalau saya tak salah kira, itulah jawapan kita. Nombor 5 pula. Okay, kita tengok soalan kat sini. Yang ini kebarangkalian menang ya, menang. Pasukan lelaki dari sekolah Q, pasukan lelaki sekolah R, pasukan perempuan sekolah Q, pasukan perempuan sekolah R. Okay. Jika kebarangkalian memenangi sekurang-kurangnya, okay, memenangi sekurang-kurangnya satu perlawanan melebihi 2/3. Melebihi 2/3. Kebarangkalian menang. Okey, menang melebihi 2/3 maka pasukan itu berpeluang ke peringkat seterusnya. Okey. Adakah pasukan lelaki atau pasukan perempuan yang akan mendapat peluang itu? Justifikasikan jawapan. Oh, okey.
So dekat sini daripada apa ni permainan ni, dia kata dia lawan pasukan yang sama dari sekolah yang sama kan. Apa? Sekolah yang sama. Pasukan kiranya ya. Kita ada pasukan lelaki dan pasukan perempuan. QM kan. Kita okey, kalau Q menang, sekolah Q menang. Sekolah Q menang. Macam mana nak cakap? Kebarangkalian memenangi sekurang-kurangnya. Dia kan lawan dengan sekolah yang sama kan. Maksudnya dia lawan dekat sekolah yang sama tu kiranya kalau sekolah Q dia hantar dua pasukan, lelaki dan perempuan. So lelaki dengan perempuan ni dia bertanding dua tu lah, dia lawan. Lelaki lawan perempuan dari sekolah yang sama. Lepas tu sekolah R, lelaki dengan perempuan dia lawan sama dia, lawan sama sekolah. Lepas tu kita tengoklah sekolah mana menang. Untuk ke peringkat seterusnya lah. Untuk peringkat yang ini, dia kata peringkat yang sama pada peringkat kumpulan. Ni peringkat kumpulan. Dia maksudnya dari sekolah yang sama, menentang pasukan daripada sekolah yang sama. Kiranya lelaki lawan perempuan, macam tu je lah kan. Dari sekolah Q, okey. Lelaki lawan perempuan, daripada R, lelaki lawan perempuan. Okey. So dekat sini, dia kata kalau sekurang-kurangnya satu perlawanan menang, sekurang-kurangnya, kiranya menang tu, menang kena melebihi 2/3. Sekurang-kurangnya 2/3 kan. Menang satu perlawanan. Okey. Yang mana satu pasukan lelaki sekolah mana kan? Pasukan lelaki ke pasukan perempuan ke? Adakah pasukan lelaki atau pasukan perempuan? Dia tanya. Lelaki ke perempuan? Tak tanya sekolah, lelaki ke perempuan je. So dekat sini, kita tengok dia. Kita tengok sekolah Q dulu. Tengok sekolah Q dulu. Dia menang. Kalau kita kata dia menang, lelaki menang. Lelaki menang. Confuse lah ayat dia. Lelaki menang. Katakanlah pasukan lelaki lawan pasukan perempuan kan sekolah Q. So lelaki menang, yang ni menang, yang ni pun menang. Sekolah R menang juga, dua-dua menang. Yang dua-dua pasukan lelaki yang menang. Kan lelaki lawan perempuan kan. Lelaki menang, okey. Yang kedua ni pun sekolah R pun lelaki juga menang. Dua-dua lelaki menang. Sebab kita nak tengok lelaki atau perempuan kan. Okay, jadi kat sini
kita kata lelaki sekolah Q. Lelaki sekolah Q menang. Lelaki sekolah Q menang tau. Q lelaki Q lelaki menang dengan perempuan menang. R lelaki yang menang. Lagi boleh jadi perempuan Q menang, sekolah Q dengan perempuan yang menang. Sekejap. Okey, kita kena tengok satu persatu lah. Okey, kita kena tengok satu persatu. Kita tengok lelaki dululah, faham tak? Kita tengok lelaki dulu. Okey, kita tengok lelaki dulu. Lelaki, sekolah Q lelaki menang, sekolah art pun menang. Okey, kita tengok yang tu. Lepas tu boleh jadi juga Q lelaki menang dan QR kalah lah kan? QR kalah. P menang lah. RP lah senang. Okey, sorry. R lelaki. R lelaki kalah. Macam mana cakap? R lelaki kalah. R lelaki kalah tau. Lepas tu boleh jadi juga daripada Q lelaki tu kalah tapi sekolah R lelaki yang menang. Faham tak? Ini yang untuk pasukan lelaki dulu kita kira. Kita nak kira sama ada sekolah lelaki, pasukan lelaki ke pasukan perempuan yang menang dia tu lebih daripada 2/3. Siapa? Lelaki ke perempuan yang lebih daripada 2/3 atau sama? Atau sama lah kan? Lebih yang akan mendapat lebih melebihi 2/3. So dekat sini, macam saya terangkan tadi, sekolah Q lelaki menang ataupun RQ lelaki dua-dua menang. So kita ambil dua ni. Yang ni Q lelaki, R lelaki. Maksudnya 5/9 darablah dia bersilang kat sini. Okay, dan kita tambahkan dengan Q lelaki menang dengan R lelaki kalah. R lelaki kalah. Kiranya Q lelaki menang. R lelaki, okey, untuk R lelaki kalah tau, kalah. 12/12 tolak 7/12 lah. 5/12. So darab dengan 5/12 kat sini. Lepas tu tambah lagi. Okey, dekat sini 5/9 yang dia menang. Kalau dia kalah 9/9 tolak 5/9. 4/9 lah. Darab dengan yang dia menang 7/12. Okey, dekat sini kita kira lah dapat berapa. Kira-kira dapat 22/27. Okay, 22/27. Itu lelaki. Nampak dah ni kan? Lelaki tu macam lebih je daripada 2/3. Kalau tak tahu awak boleh tekan kalkulator. 2/3 ni something yang 0.67 kalau tak silap. 22/27 lagi banyak daripada tu. Tukar ke nombor perpuluhan. Nak bagi nampak lah kan, senang. Okay, itu lelaki. Kita cuba cari yang perempuan. Samalah, guna kaedah yang sama. Kalau perempuan daripada sekolah Q.
Q perempuan menang dan R perempuan pun menang juga. Ataupun boleh jadi QP menang tapi RP kalah. Boleh jadi juga QP kalah, RP menang. Kita kira lah. Kira. Ambil nilai dalam jadual je. Boleh tu, boleh kira tu kot. Ini perempuan dapat berapa? Tengok daripada jadual. Cuba awak masukkan nilai sendiri. Dah siap tulis jawapan. Apa jawapan dia? Untuk yang perempuan. Ini level kebat sikit kan. Clone SPM. Soalan SPM ni. Clone. Ada jawapan? Ada jawapan tak? Atau ada nak tanya ke? Tak faham. Tak faham nak kira ke yang perempuan? Nak ambil nilai. Okey, nak ambil nilai. Okey, saya terangkan yang lelaki lah. Saya terangkan yang lelaki. Okey. Nampak tak kalau macam ni? Nampak je kan? Okey, lelaki. Okey, saya baca baliklah soalan. Sekarang ni, sekolah ni, dia hantar pertandingan tu, dia lawan sama sekolah dulu. Sama peringkat kumpulan lah. Peringkat kumpulan dulu. Peringkat kita ada kumpulan lelaki, kumpulan perempuan. Okey, dari sekolah Q, dari sekolah R. So, sebelum sekolah Q lawan
lawan sekolah R, dia lawan sama dia dulu. Kiranya sekolah Q, lelaki lawan perempuan. Okey. Sekolah R pun lelaki lawan perempuan. Dia lawan sama dia dulu. Lawan sama dia dulu. Dilawan sama dia dulu sebab ialah peringkat kumpulan. Okay, peringkat kumpulan. Jadi soalan ni dia kata jika kebarangkalian menang sekurang-kurangnya satu perlawanan. Sekarang ni dia nak tahu pasukan lelaki ke pasukan perempuan. Yang dia tak cakap daripada sekolah. Dia nak tahu pasukan lelaki daripada sekolah Q dan sekolah R ke, okey. Lelaki atau perempuan yang akan berpeluang ke peringkat seterusnya. Berpeluang ke peringkat seterusnya. Dia nak ambil lah pasukan lelaki dengan perempuan ke, lelaki sama lelaki nak lawan, atau lelaki dengan perempuan daripada sekolah lain ke nak lawan. Dia nak macam tu lah. Kiranya, okey, dia nak tahu mana satu, lelaki ke perempuan yang akan kebarangkalian dia lebih daripada 2/3. So kita kira yang lelaki dulu. Kita kira satu-satu, lelaki satu, perempuan satu. Okey, untuk lelaki, dia kan lawan sama dia kan. Kiranya kita ambil pada Q. Q lelaki menang. Boleh jadi, pertandingan tu boleh jadi sekolah Q lelaki menang 5/9. Q lelaki menang 5/9. Lepas tu, untuk sekolah R juga, R lelaki menang 7/12. Ni. Boleh jadi lelaki saja tu boleh jadi dia dua-dua menang. So kita ambil nilai. Yang ni, Q lelaki menang, R lelaki pun menang. Kita ambil 5/9 darab 7/12. Ambil je. Okay. Atau boleh jadi juga lelaki Q menang, Q lelaki menang, ambil je 5/9. Q lelaki menang 5/9. Okey, darabkan dengan R lelaki kalah. R lelaki kalah. Kita tengok yang lelaki je, jangan kacau yang perempuan lagi. R lelaki kalah. R lelaki kalah 5/12. 5/12 tu dapat daripada 12/12 tolak 7/12. 5/12. Okey, yang ni. Lepas tu boleh jadi juga Q lelaki kalah tapi R lelaki yang menang. So kita ambil yang ni kalah kan. Ambil tolak dulu. 4/9 dan R lelaki menang ambillah 7/12. So kira dapat 22/27. Untuk perempuan pula sama juga. Perempuan pun sama juga. Kiranya Q perempuan boleh jadi menang, Q perempuan menang, R perempuan menang. Sama-sama menang. Sama-sama menang. Boleh jadi. Kita ambil nilai yang ni. Sebab dia sama-sama menang. Sebab ni kebarangkalian menang kan. Ni kebarangkalian menang. Kita ambil lah. Okey, lepas tu boleh jadi sekolah Q perempuan sahaja menang, R kalah. Yang menang ni awak ambil, darabkan dengan yang kalah, awak kena tolak. Jadi kalah tu 7/9. Darab 2 tu. Lepas tu boleh jadi juga Q kalah, QP kalah. Okey, RP menang. Yang kalah tu 4/7 tu awak tolak. 3/7 lah. 3/7. Saudara. Dan awak tambahkan yang perempuan. Kita tengok kebarangkalian sekarang ni. Lelaki ke perempuan yang dapat lebih melebihi 2/3. Barulah lelaki dan perempuan ni yang akan ke peringkat seterusnya.
2/3, yes, betul Aman Azhan. Yap. Betul-betul. 4/7 darab 2/9. Okey. 4/7 darab 7/9. 3/7 darab 2/9. Betul lah. 2/3. Okay, so nanti yang perempuan tu awak dapat 2/3 tau. Jadi, apa ni, kita nak yang lebih daripada 2/3. Kalau tak tahu, boleh tukar kepada nombor perpuluhan lah. Tukar nombor perpuluhan, awak nampak lah yang mana nombor yang lebih besar. Iaitu pasukan lelaki lah. Justifikasi, tadilah, yang tadilah. Sebab apa, kebarangkalian dia lebih daripada 2/3 kan. Ya. Okay, dah siap, boleh teruskan nombor 6. Nombor 6A. Ada idea? 6A. Simple je sebenarnya ni, 6A ni. 6A ni yang dia bagi tu bukan kebarangkalian kan? Tengok soalan. Dia menunjukkan bilangan. Bilangan. Soalan A baru dia tanya kebarangkalian. Cari kebarangkalian perempuan 4B. The idea. Biasa je. Berapa orang, pecahan je lah. Berapa orang perempuan dalam 4B per dengan semua. Per dengan semua, itu saja. Per dengan semua bilangan peserta. Seorang peserta dipilih secara rawak daripada semua peserta. Seorang peserta dipilih secara rawak daripada semua peserta. Seorang peserta tu daripada perempuan 4B. Okay. So perempuan 4B ada 7 daripada semua peserta. Semua peserta awak tambahlah. Tambahkan semualah. Itu saja.
7 daripada 36. Okey, 7 daripada 36. Yang B, dua orang peserta dipilih secara rawak dari kelas 4 gemilang. Dua orang peserta, dua orang, okey, nak ambil dua orang dari kelas 4 gemilang. Dua orang. So kita tak tahu dua orang tu lelaki perempuan ke, perempuan ke, lelaki ke, tak tahu kan. So yang ni macam tadilah. Bila dia ambil dua orang peserta ni daripada 4 gemilang. Awak kena tahu kebarangkalian lah. Kebarangkalian ambil perempuan berapa? Kebarangkalian ambil lelaki berapa? Kena tahu tu. Baru saya nak saya pun. Dua orang peserta dipilih secara rawak dari kelas 4 gemilang. Dari kelas 4 gemilang tau. Kalau yang tadi A tadi daripada semua peserta. Sebab tu kita per dengan semua. Yang ni kita kena per dengan kelas 4G je. Kelas 4G je. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua peserta adalah murid lelaki. Okey. Nak dua-dua peserta murid lelaki. Kiranya lelaki, darab lelaki lah kan. Lelaki, darab lelaki lah. Peserta pertama lelaki, peserta kedua pun lelaki. Boleh saya buat macam ni juga. Kiranya lelaki yang pertama. Ada berapa? 8 kan? 8 daripada 12. 8 tambah 4 ni. 8 tambah 4, 12. Kita ambil daripada 4 gemilang lah. 4 gemilang. Bukannya daripada semua peserta tak. 8 per 12. Bukan 8 per 36 lah. Okey, lepas tu peserta kedua lelaki juga. Ni peserta kedua lelaki juga. Kalau awak ambil 8 per 12, salah. Siapa ambil 8 per 12 juga salah sebab ini kita kata peristiwa bersandar lah. Okay, peristiwa bersandar. Kenapa dia bersandar? Sebab peserta tu kita dah ambil seorang. Kita nak ambil yang kedua pula. Of course lah, kita tak letak balik kan. Kalau letak balik tak jadi peserta namanya. Kan? Sebab kita nak ambil dua orang peserta. Kita nak ambil dua orang peserta. So kita dah ambil seorang. So daripada 12 tu, daripada 12 dia dah berkurang bilangan dia. Daripada 8 lelaki pun dah berkurang jadi 7. Faham? Daripada 8 lelaki dan kita dah ambil peserta pertama lelaki. Jadi 8 tinggal 7. Kalau daripada semua pula, daripada 12 pelajar, peserta daripada 4 gemilang, dia ambil seorang, tinggalnya 11. So, kalau kita nak pick seorang, kita nak ambil seorang tu 7 per 11. 7 per 11. Kita kena faham soalan lah tadi ni. Sebenarnya senang saja.
12 kat sebelah. 1, 2, 1. 1, 4. Tengok ayat ni pula. Boleh ni awak boleh. Try buat si. 2 orang peserta daripada murid lelaki. Okay, peserta itu dari kelas yang berlainan. Alamak, tak tunjuk juga ni. Dari kelas yang berlainan. Okay, tak apa, awak fikir dulu. Maksud dia apa tu? Barangkali yang peserta tu dari kelas yang berlainan. Boleh? Faham soalan dia? 2 orang peserta dipilih secara awal daripada murid lelaki. Okey, kita tengok yang lelaki. So, dia nak peserta dari kelas yang berlainan. 2 orang dari kelas yang berlainan. Boleh jadi 4 bestari, 4 cemerlang, bestari, gemilang, apa lagi? Cemerlang, gemilang. Okay, kita list. Cuba list sekejap. Kebarangkalian peserta adalah dari kelas yang berlainan. 4 bestari lelaki, lelaki 4 bestari. Lelaki 4 bestari. Boleh jadi 4 bestari dengan 4 cemerlang. Boleh jadi 4 bestari dengan 4 gemilang. Boleh jadi 4 cemerlang, 4 gemilang. Okay. Ada lagi? 4 bestari, 4 gemilang, cemerlang, gemilang. Tak ada, dah dapat. 3 je lah kan? Okay, kita cuba kira. Kita ambil 4 bestari dulu. 4
4 bestari 5. Ni peserta. 5 daripada berapa? Daripada ni. Daripada murid lelaki tau. Bukan daripada 4 bestari. Kita tengok yang ni. Daripada murid lelaki. 5 tambah 6 tambah 8. 5 tambah 6 tambah 8. 5 tambah 6 tambah 8 jadi 11, 19. 19 pelajar lelaki. Okay, so maksudnya kita nak ambil daripada 4 bestari 5. Yang C punya 5. Ni. 5 darab dengan 5 per 19 lah. Okay, dan kita darab dengan 4 cemerlang. 4 cemerlang 6. Okay, 6 daripada kat sini 6 daripada 18. Sebab seorang dah berkurang lelaki tu. Lelaki tu kita dah ambil daripada 4 bestari tadi. Dia dah berkurang. Dia dah berkurang lah 6 per 18. Asalnya 19 orang. So dia dah ambil dah seorang. Tinggal 18. 5 per 19 darab dengan 6 per 18. Kita tambah lagi dengan 4 bestari dengan 4 gemilang. Okey. 4 bestari 5 per 19. Dan dia darabkan dengan banyak ni sebenarnya. Dia boleh jadi ni, dia tak sama ni. 4C darab 4B. C tak sama dengan 4B. Ni. Yang ni tak sama dengan yang ni. Ni peserta pertama, ini peserta kedua. Peserta pertama, peserta kedua. So banyak ni nak kena kira ni. Ada 6. 4G, 4B. Lagi 4G, 4C. Ada 6 lah. Kalau awak nak kira-kira boleh je. Kira boleh je. Okay, kita kira lah. Kita berkira. 5 per 19 darab dengan apa ni? Gemilang 8. Gemilang ada 8 daripada 18. Okay, tambah lagi dengan cemerlang. Cemerlang ada 6 daripada 19. Okey, gemilang 8. So, okey 8 daripada 18 dah lah. Awak faham ya? Kenapa dia jadi 18 tu? Dekat mana saya dapat nombor-nombor tu faham? Okey, kita tambahkan lagi. Kena tambah lagi lah. Kat sini, tadi, next. 4 cemerlang pula. 6 per 19. Darab lagi dengan 4 bestari. 4 per 18. Awak refer jadual, awak refer jalan kira. Okay, seterusnya, yang ni macam tadi lah. Saya dah tulis macam yang tadi je ni. Macam yang nombor yang tak faham tadi tu kan. Okay, 4G, 4B. 8 per 19. Darab dengan bestari 5, 4 per 18. Cumanya yang nombor kedua tu, peserta yang kedua tu kita kena tolak. Bilangan yang akhir ni lah tolak. Kita tambah lagi dengan
4G, 4C. 4G 8, 4C 6. Okay. Tak ada salah tulis kan? So awak kira berapa jawapan dia? Okay, kalau awak nak tahu peserta macam yang ni kan, dia 4B, 4C, yang ni tak sama dengan 4C, 4B. Yang ni tak sama dengan yang ni. Kenapa kita kena buat 2 kali? Kenapa kita tak buat 3 je? Kenapa kita tak buat 3 je? Kenapa kena buat sampai 6? Dalam exam kan tak tahu macam mana. Okey. So, awak bayangkan Raja Pokok. Kan? Bayangkan Raja Pokok tu. Kita boleh je ambil orang yang pertama tu 4B, 4C, 4G. Kan? Lepas tu orang yang kedua, peserta yang kedua, okey 4C, 4G. 4B, 4G. Lepas tu 4G tu 4B, 4C. Tengok. Dia nak daripada peserta yang lain kelas kan. Kita akan ada 6 lah. 6 lah kita ada. Tengok 4B, 4G ni. 4B, 4G. Sini ada 4G, 4B. Lain tau. Peserta 1, peserta 2. Lain. Sebab tu kita kira by 2 kali. Jadi 6 lah total dia. Banyak lah. Okey. Kira dapat berapa kat sini. Kalau pecahan berapa pecahan? Besar sikit kot nombor dia kalau pecahan. Berapa? 100 lebih kan. Dengan besar nombor dia kan ratus-ratus kan. (118/171). Betul? Itu salah satu jalan kira lah. Kita tambahkan semua. Okey, ataupun awak boleh tolak. Tapi dia macam ni lah. Peserta pertama kita ambil daripada 4B, 4C, 4G. Peserta kedua boleh je 4B juga kan. 4C, 4G. Lepas tu yang ni pun boleh adalah 4C. Kita letak ada dulu. Lah. Maksudnya total ada 9 lah. Total ada 9. Okay, anggaplah yang kita boleh ambil daripada kelas yang sama. Okey, tapi soalan kata dia nak berlainan kan. Maksudnya kita hanya ambil yang
4B 4G, 4B 4G, 4C 4B. Kiranya kita tolak dengan yang kiranya kita tolak dengan kebarangkalian untuk kelas yang sama. Faham tak? Kita tolak dengan kebarangkalian untuk kelas yang sama. Kita cari yang kebarangkalian kelas yang sama ni. Yang ni kita tak nak. Yang ni yang kita tak nak ni. Ini yang kita tak nak. Tak apa, kita cari dulu. Awak dapat berapa? Yang ni samalah. 4B, okey. 4B awak dapat dia 5 orang. 5 orang daripada 19 kan. 5 daripada 19. So awak kena darab dengan 4/18 lah. Dia dah berkurang lah. 5 orang ambil seorang jadi 4. 5/19 darab. Okey, yang ni 4C ada 6 orang kan. 6 daripada 19. Okey, yang kedua dia dah berkurang 5/18. Okey, 4 gemilang pula ada 8. 8/19. So dia dah ambil seorang jadi 7/18. Okey, dapat berapa kat sini? Awak dapat berapa kat sini? So, untuk kebarangkalian yang kelas berlainan. Sebab soalan nak kelas berlainan. Kan? So, kita ambil nilai 1 tolak jawapan X ni. Awak tolak jawapan X. So, nanti dapat yang samalah. 118/171. Ataupun buat perpuluhan pun boleh, tak ada masalah. Itulah. Ini yang tolak. Tapi kalau tak terfikir pun tak apa buat cara ni. Cumanya yang ni lah. Kita kena 2 kali tu. Siapa tak terfikir 2 kali pula kan. Alright. Okey, ada masa lagi 10 minit. Okey, kita berjawab nombor 7 ni je saja. 7 ni je 8 markah. Lengkapkan gambar rajah pokok. Ini lulus kebarangkalian Ryan lulus. Bila dia kata kebarangkalian lulus, kalau nak tahu gagal kena tukar. Ada persoalan gagal? Tak ada. Lulus sejarah, lulus geografi. Ini soalan dia. Lulus sejarah, lulus geografi kan. Okey, lengkapkan gambar rajah pokok. Senang saja. Rajah pokok ni. Sejarah, lulus. Geografi, buat apa? Dia buat lulus gagal, lulus gagal. Sejarah lulus. Sejarah lulus dalam yang tadilah. Berapa dia bagi? 4/5. Dia tulis 4/5. Gagal berapa? Gagal. Gagal macam yang awak duk kira tadi. 4 bestari. Kalau bukan 4 bestari berapa? Macam yang pasukan lelaki, pasukan perempuan tadi. Pasukan lelaki menang berapa? Kalau kalah berapa? Awak tolak kan? Samalah. Tolaklah ni. Kalau lulus 4/5. Kalau gagal 5/5 tolak 4/5. 1/5 lah. Itu gagal. Gagal 5/5 tolak 1/5. Tolak 4/5. Yang tu je.
Geografi lulus pun dia dah bagi tadi. 3/4 3/4. Cari geografi gagal. Tolak. 1/4. Geografi lulus 3/4. Samalah, yang ni sama saja. Sama saja. Sejarah dengan geografi ni, sejarah lulus. Geografi tak semestinya lulus. Geografi boleh lulus, boleh gagal. Dia dia peristiwa tidak bersandar lah. Dia tak berkait sejarah dengan sejarah lulus, geografi boleh je lulus ke tak kisah. Dia tak ada bersandar, dia tak ada kena ikut sejarah ke tak ada. Dia tidak bersandar. So kalau nilai dia pun dia tak berkait lah. Nilai dia tetap sama. Nilai dia tetap sama. Kalau macam tadi peserta tadi kan, ni peserta ni. Peserta pertama kita ambil, peserta kedua nilai dia dah berkurang. Yang tu peristiwa bersandar. Bila nilai dia dah berkurang. Alright. B1. Kebarangkalian Ryan lulus dua-dua mata pelajaran. Okey, tak ada masalah. Lulus dua-dua mata pelajaran yang mana? Sejarah lulus, geografi pun lulus. So, tak ada lah, senang je kan. Ambil lah sejarah lulus. Lulus sejarah dengan lulus geografi. Cari. Kebarangkalian dah ada dalam Raja Pokok. Ini yang pertama. Yang kedua, lulus satu mata pelajaran. Lulus satu je. Lulus satu je. Cari lulus satu. Lulus satu mata pelajaran. Geografi, sejarah lulus. Geografi tak lulus. Gagal geografi. Ataupun, dia ada perkataan atau. Ataupun lulus gagal sejarah, lulus geografi. Dua tu je lah kan. Lulus satu mata pelajaran sahaja. Lulus satu pelajaran sahaja. Yang kedua, ambillah nilai dia. Untuk yang ketiga pula, lulus sekurang-kurangnya 1 daripada 2. Sekurang-kurangnya 1 daripada 2. Boleh jadi 1 sama ada sejarah atau geografi, ataupun boleh jadi 2-2 lulus. Sebab dia kata sekurang-kurangnya kan. Sekurang-kurangnya boleh jadi sejarah lulus, ataupun geografi saja lulus, ataupun sejarah dan geografi lulus. So, ada 3 lah. Ada 3 lah kat situ. Dia boleh buat. Okay.
Tak faham boleh tanya. Macam yang ni juga kan, yang ketiga ni. Yang ketiga ni, lulus sekurang-kurangnya 1 daripada 2 kan. Awak tahu dia yang ni lulus kedua-dua ataupun lulus sejarah saja ataupun lulus gagal saja kan. Awak kena cari yang ni berapa, yang ni berapa, yang ni berapa, lepas tu tambah kan. Itu satu cara. Okay, cara kedua, awak boleh ambil, awak kira yang ni dan awak ambil 1 tolak yang ni. 1 tolak yang ni. Itu je. 1 tolak yang ni. 2 cara lah. Awak nak tambahkan yang ni ataupun 1 tolak yang ini. Okey, soal B1 jawapannya 3/5. Yang kedua 7/20. Dan yang ketiga 19/20. Kalau ada yang tak dapat, boleh PM saya. Minggu depan kelas macam biasa dan kita buat soalan kertas 2 yang merangkumi semualah exam lah, kertas exam. Yang kertas 2, kertas model, model SPM lah, saya carilah kat mana-mana. Kertas 2 punya, kertas 1 tak apa, kalau bagi awak kertas 1 dengan kertas 2 senang lah kan. Kertas 1 senang. Kertas 1, dia dah bagi jawapan. Yang penting jangan tinggal je lah. Kalau tak tahu, hentam sajalah. Okay. Kalau tak tahu jawapan, tak boleh nak kira tak dapat jawapan ke, hentam sajalah. Jangan tinggal je. Itu kertas 1. Okay, yang kedua ni saya nak tekankan yang kertas 2 lah. Okay, minggu depan akan buat kertas 2. Awak print out, okay? Awak print terus. Okay. Sekejap lagi saya send. Okay, itu saja untuk minggu ni. Ada apa-apa soalan? Okay, tak ada. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Sama.